Bagi semalam. Bagi semangat semalam. Haji Wan boleh. Bagi semangat semalam. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tu yang tengok pelik tengok Ustaz pakai topeng tu pasal apa? Yang patut pakai topeng ada orang yang kena pakai topeng. Ustaz pula pakai topeng, rupanya kaum rumah Abang Sedin. Ustaz ada kat rumah Abang Sedin daripada Maghrib tadi lah. Daripada Maghrib dia. Oh, dah jalan separuh dah ni. Dah berjalan separuh ada program. Jalan dah separuh. Okey, cantik. Jalan separuh tu makan kot. Termasuk. Termasuk. Siapa dia baca?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita pada malam ni semua masih lagi diberikan kemampuan untuk sama-sama terus mengikuti program Jenazah Al-Quran Surau Taman Jaya, di mana pada malam ni kita telah memasuki siri yang ke-184, Alhamdulillah, iaitu pada 12 Februari kita berada dalam siri 184. Seperti mana yang saya maklumkan, tetamu yang kita jemput untuk pada malam ni sudah pun berada bersama-sama kita di dalam Google Meet ni, insyaAllah, dan kawan-kawan kita masih lagi ada yang akan join kerana walau bagaimanapun sekarang ni dah pukul 9.40 dah, 41 dah, jadi kita tak, sementara kita menunggu mereka join, kita teruskan dulu program ni dengan sama-sama kita mulakan dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu kita pada malam ni adalah orang dekat kami, iaitu pengurusi imam ataupun pengurusi Surau Taman Jaya, dan juga merupakan pelibatan dalam di masjid, merupakan pengurusi Komdas, iaitu Koperasi Masjid Daerah Seberang Perasatan, iaitu Tuan Haji Ustaz Tuan Haji Muhammad Aziz bin Abdullah sudah pun berada bersama-sama kita. Jadi alhamdulillah, ini merupakan pengurusi surau kami, di mana program kita adalah di bawah Surau Taman Jaya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana Ustaz memang dah ahli dalam program ni, memang dah biasa dengan program ni, tuan-tuan pun dah biasa, jadi rasanya kita tak perlu menunggukan lama, kita boleh terus mulakan program kita seperti biasa, di mana program kita akan baca Quran lagi sekali pada malam ni setiap hari, iaitu 2 muka surat kita pada malam ni, di mana kita akan baca pada malam ni muka surat 369 dan juga 370, iaitu surah Asy-Syu'ara ayat 40 sampai 83, insya-Allah. Jadi selepas baca kita mendengar bacaan Al-Quran oleh Ustaz, dan seterusnya kita minta Ustaz terus memberikan tazkirah
kerana pada malam ni Ustaz ada program ni bersama semua ni, selari dengan program kita ni ada program Ustaz, sebab tu Ustaz pakai apa emas tu. Ustaz ada bersama-sama dengan ahli jemaah tu. Jadi ada program di tempat Ustaz. Jadi buat secara langsung sekali selari bersama-sama dengan program di sana dengan program kita di sini, insya-Allah. Jadi selepas membaca Al-Quran nanti Ustaz akan terus memberikan tazkirah. Selesai tazkirah, insya-Allah Ustaz akan mungkin Ustaz akan live daripada grup ni, dan saya akan sambung dengan membaca dia punya terjemahan kepada ayat yang kita baca, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Aziz bin Abdullah untuk meneruskan program Kemas Al-Quran kita siri yang ke-184. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. Terima kasih Tuan Haji Rahim, yang saya hormati semua rakan-rakan yang berada dalam halaqah ini. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan meneruskan untuk sama-sama kita membaca Al-Quran secara jamaah, di mana ayat yang menjadi pilihan kita pada malam ini adalah ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40 sampai ayat 83. Muka surat 369 sehingga 370. Tuan-tuan, kita seperti mana yang saya maklumkan, ada dua kaedah yang selalu yang kita baca. Sama ada kita nak baca sama-sama kita sekali ataupun kita pakat dengar. Kerana mendengar dan membaca itu pahalanya akan dapat sama juga seperti yang kita dimaklumkan melalui hadis Nabi SAW. Baik tuan-tuan, sahabat rahmati Allah sekalian, kita akan mula baca ayat surah Asy-Syu'ara ayat 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى
موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالزوج العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون وإن بينهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi rakan-rakan Tuan Haji Rahim, rakan-rakan yang ada dalam usrah pada hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurnianya yang telah memberikan kita ruang untuk kita meneruskan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita membaca dua muka surat itu, kita telah diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala membaca sekurang-kurangnya. InsyaAllah kita mengambil sedikit tadabbur dan juga kita mengambil sedikit manfaat pada kuliah full time yang saya harap malam ni Cikgu Rahim saya harapkan memang full time lah.
dekat 10 minit mungkin untuk sama-sama kita renungi sikit sebanyak apa yang telah kita baca dan beberapa perkara yang saya rasa saya nak untuk sama-sama kita beri fokuslah kepada Al-Quran yang sama-sama kita baca. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, ada dua kisah besar. Nanti yang Cikgu Rahim akan baca keseluruhan apa yang ada pengertian itu dalam halaqah, dalam kumpulan kita nanti, dan insya-Allah secara umumnya saya sentuhkan bahawa dua kisah besar daripada Nabi yang besar, iaitu Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kedua-dua mereka adalah ulul azmi. Kedua-dua mereka itu adalah Nabi ulul azmi, makna Nabi yang punya tugas yang sangat besar untuk mendekati orang-orang yang hebat di zaman itu, yang halangannya bukan kepalang. Nabi Musa alaihi salam terpaksa berhadapan dengan Firaun, manusia yang Allah Subhanahu wa taala abadikan sebagai manusia yang paling, kalau kita tekruk, yang paling hebatlah atas dunia ni. Sebab tu dalam Al-Quran, kalimah Firaun ini sering diulang-ulangkan beberapa kali, banyak kali. Yang kalau kita boleh tengok dalam Quran, boleh dikatakan hampir setiap surah, hampir setiap juzuk dalam Al-Quran, Allah akan mengembalikan kisah Nabi Musa dan juga Firaun ini. Begitu juga dengan kisah apa yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran berulang kali, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim yang kita kenali bahawa beliau adalah merupakan bapa bagi segala nabi. Ada Abul Anbiya, kerana daripada Nabi Ibrahim alaihi salam lahirnya ramai para nabi yang keturunannya termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Sebab itu ayat ini dia kebanyakannya dipenuhi dengan cerita lah. Kita tengok cerita kisah Firaun. Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Firaun, berhadapan dengan tukang sihir, dan bagaimana Nabi Musa menggunakan kelebihan mukjizat tongkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk membelah lautan, yang merupakan di antara perkara yang sangat ajaib dalam dunia kita ini. Mana orang dekat belah kayu bolehlah, kan, belah buah, tetapi nak belah laut itu bukan satu yang mudah. Kerana mana ada orang boleh mendekat air dengan tidak ada empangan dan sebagainya, tapi mampu dilakukan oleh Nabi Musa dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, saya tidak maulah untuk nak menghurai panjang dalam ayat ini. Kalau kita tengok dalam dua muka surat ni, kalau kita nak hurai satu persatu, maka kita akan ambil masa yang sangat panjang. Cuma saya nak ringkaskan khusus untuk kita lah, kehidupan manusia yang kita fahami, yang kita dah beberapa kali kita ulangi bahawa kita manusia ini bukan manusia yang statik duduk atas dunia aja. Dunia ini sebagai singgahan sebentar saja. Di dalam 5 alam yang kita ada, alam dunia merupakan alam yang kedua terpendek dalam kehidupan manusia. Alam yang paling pendek ialah alam rahim. Karena alam rahim kebanyakan secara normalnya kita hanya berada 9 bulan. Walaupun ada yang disebut bahawa ada orang yang berada dalam alam rahim sampai 4 bulan, 4 tahun. 4 tahun. Bila dia lahir, tumbuh gigi. Rambut dah panjang. Itu yang berlaku dalam, kalau kita tengok pengajian fiqh, dia banyak ada yang menceritakan yang macam tu. Tapi secara normalnya, kehidupan kita yang paling pendek adalah alam rahim. Alam ketika mana berada dalam perut mak kita. Dan alam yang kedua terpendek adalah alam dunia. Alam yang kita ada pada hari ini. Itu kalau kita tengok dalam list kita, alam dunia termasuk alam yang ketiga. Kalau kita baca list dia, yang pertama alam ruh, ketika mana kita diciptakan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua alam rahim, dilahirkan secara terpilih dan awal dan akhir.
roh kita sama, tetapi masuk dalam kita keluar ke dunia ini tak sama. Ada orang yang mai dulu dan ada orang yang mai kemudian. Alam dunia yang ketiga, alam barzah kita akan lalui lepas ini. Yang duk bercakap hari ini, yang duk depan kita, yang duk dia yang bersama-sama kita akan lalui. Tak lama dah. Paling lama 4-5-6 tahun ataupun paling lama sampai semua 100 tahun kot. Jarang-jarang jumpa sekali. Dan yang terakhir kita akan berada di alam akhirat. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, saya nak ambil sikit ruang pada malam ini untuk nak mengajak kita semua memerhatikan satu peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi peluang kita untuk meneruskan amalan yang boleh menyambung kita apabila kita dah mati. Yang masa kita hidup ni tak apalah. Masa kita hidup ni, kita atas dunia ni kita boleh buat amalan-amalan dan sebagainya. Yang kita nak sebut ni kadang-kadang kita lupa bahawa ada amalan-amalan, ada perkara-perkara yang kita tak buat atau kita tak dan buat, tapi pahalanya akan berterusan. Perkara ni bukan perkara baru, cuma saya nak peringatkan bahawa apabila manusia itu mati, ada 3 saluran yang paling besar akan menjana pahala kepada kita selama-lamanya sehinggalah berlakunya hari kiamat. Ada 3 saluran. Datangkan hadis sahih dari Nabi SAW menyebut, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatun jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Yang maksudnya apabila manusia itu mati, habis terpotong ataupun terputus amalannya. Tak ada sembahyang tak boleh, puasa tak boleh, zakat tak boleh, apa semua yang berbentuk amal ibadah kita semua akan putus. Itu kena ingat. Memang tak ada siapa yang boleh sambung lah bila dia mati. Kecuali Allah kata Allah bagi 3 lagi ruang. Ruang ini kita kena ambil peluang elok-elok. Apa dia? Yang pertama, kalau duit kita ada hari ini, sedekahlah bagi banyak. Kerana itu dia akan menyumbang dana pahala yang tidak akan berkurang apabila kita mati. Tuan-tuan ada duit 100 ribu, 200 ribu tak usah buh dalam bank. Buh dalam bank tak ada makna apa. Kalau kita mati rumah yang kita tua macam lah, bila kita mati, duit itu akan jadi pusaka. Dapat pusaka, nak dapat seorang 100 ribu, dia beli kereta Porsche seorang sebiji, kita ngangah. Tak ada apa. Tapi kalau duit itu kita letak di tempat-tempat seperti mana kita tempat-tempat orang yang menuntut ilmu, sekolah ke, kita bina sekolah ataupun kita membantu orang miskin dan sebagainya, menaja anak-anak untuk belajar ilmu, orang yang kata apa ke, dan pahala itu akan berterusan sampai bila-bila. Kita pergi kat sekolah, lagi sekolah itu digunakan, maka ganjaran pahala itu akan berterusan. Sahabat-sahabat bayangkan kalaulah dulu ayah kita dulu dia bagi wakaf tanah 1 ekar dan kemudian orang buat sekolah atas tu. Selagi sekolah tu ada atas tanah tu, maka berapa banyak ayah kita yang dah mati 100 tahun atau 50 tahun yang dulu pahalanya berterusan. Itu takat ni. Sampai akan datang mungkin sekolah tu diperbesarkan dan sebagainya, maka kita nampak itu saluran yang paling mudah untuk kita dapat kalau kita ada harta dan ada pendapatan. Yang keduanya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang kita boleh sebarkan. Tuan-tuan mungkin berfikir mana ustaz tak ramai sangat di dalam kita ni, berapa ramai ustaz kita nak sampai macam mana? Tuan-tuan, ilmu bukan hanya milik ustaz ataupun menyampaikan ilmu bukan milik ustaz, tapi milik seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada ilmu yang aku tinggalkan walaupun kamu tahu satu je. Allahu akbar. Orang ikut kalimah tu maka dia akan dapat pahala berterusan selagi dia mengucapkan kalimah itu. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, maka kalau ada anak, tuan-tuan ajaklah. Kalau boleh jangan hantar anak-anak pergi
orang hantar orang dia baca Quran. Tak usah. Buat ajak sendiri. Karena selagi mana dia duduk baca ayat itu besok, kita akan dapat ganjaran pahala berterusan. Dia ajak pula pada anak dia, kita dapat juga. Anak dia ajak pada anak dia lagi, maka itu di antara yang dikatakan ilmu yang kita sebarkan. Ajak semayang, tengok tertib anak-anak kita semayang dan sebagainya. Itu suatu saham yang tidak akan putus sampai bila-bila. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Ini satu amanah yang sangat besar, iaitu apabila ada anak kita, pastikan anak kita yang terdidik, terlatih, yang jangan sampai dia merugikan saham kita. Maksudnya anak kita mesti hebat dalam membaca Al-Quran. Anak kita mesti hebat dalam sembahyang. Anak kita mesti hebat dalam bab ilmu beribadah kepada Allah. Kerana itu salah satu daripada bentuk saham yang berterusan selagi anak kita yang kita latih, yang kita didik, sama ada melalui tarbiyah kita ataupun melalui duit yang kita salurkan kepada anak-anak kita, yang kita beri pengajian dan sebagainya, dia menjadi saham yang tidak akan putus-putus sampai bila-bila. Tuan-tuan, itu kadang-kadang kita lupa. Kita duk bulun benda yang lain. Duk bulun benda yang benda tu tak boleh berkesinambungan kepada kita. Kita duk bulun bagi pastikan saham dunia kita dapat dia makmur sebagainya. Benda tu tak ada apa, tak ada nilai apa kepada kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi 3 saham yang Allah tinggalkan kat kita ini adalah punya nilai yang sangat besar, iaitu sedekatun jariyah, ilmun yantafa'u bihi, dan waladun salihun yad'ulah. 3 bentuk saham yang Allah beri, Allah Subhanahu Wa Taala beri kat kita, yang kita boleh gunakan sebaik mungkin selagi kita masih berada di alam ini. Itu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita. Tuan-tuan, sahabat rahmati Allah sekalian, saya rasa untuk malam ini saya nak bagi itu saja, dan mudah-mudahan ada ruang untuk sama-sama kita berfikir. Dan kalau benda tu dah biasa, jadikan dia adalah ulangan, ataupun kalau benda tu yang baru ataupun baru tersedar, maka marilah sama-sama kita, termasuk saya lah, kita sama-sama manfaatkan ketiga-tiga benda yang kita ada ini selagi kita nyawa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Ustaz Muhammad Aziz bin Abdullah yang telah membacakan Al-Quran pada malam ini, supaya kita dapat ikut bersama dan seterusnya memberikan tazkirah seperti mana yang tuan-tuan dengar tadi. Ustaz sebenarnya ada program sekarang di rumah ahli usrah. Jadi mungkin selepas ni Ustaz akan live. Jadi sebelum tu saya nak minta Ustaz tolong kirim salam ke semua yang ada di rumah Abang Samsudin tu. Jemputlah mereka untuk mengikuti program kita setiap malam secara online di Google Meet ni, insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jadi Ana minta izin untuk tinggal lah. Untuk live lah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan oleh kerana Ustaz dalam program, jadi Ustaz kena bersama-sama dengan ahli jemaah yang ada di tempat tu. Sebab tu tuan-tuan tengok tadi Ustaz memakai topeng kerana ada berapa orang sama di satu tempat. Okey, jadi kita teruskan lagi. Kita dah baca tadi bersama dengan Ustaz surah Al-Syu'ara ayat 40 sehingga 83. InsyaAllah saya akan bacakan pula terjemahannya supaya kita dapat memahami apa yang Allah firmankan dalam surah berkenaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 40. Agar kita mengikuti para ahli sihir itu jika mereka menang. Maka ketika para ahli sihir datang, mereka berkata kepada Firaun, adakah kami benar-benar akan mendapat balasan yang besar jika kami menang?
Firaun menjawab, ya bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat denganku. Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Firaun, pasti kamilah yang akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-ada kat gitu. Maka tersungkurlah para ahli sihir itu dalam keadaan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, iaitu Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajar sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu bersilang. Dan sesungguhnya aku akan kusalib kamu semuanya. Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan, kerana kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami mahukan Tuhan kami mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami dan kami menjadi orang yang pertama beriman. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel sebab kamu pasti akan dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tenteranya. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil. Sesungguhnya mereka telah buat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita semua harus lalu berwaspada. Kemudian kami keluarkan mereka, Fir'aun dan kaumnya, daripada taman-taman dan mata air, dan daripada harta, kekayaan dan kedudukan yang mulia. Dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tenteranya menyusul mereka pada waktu tengah matahari terbit. Pada waktu matahari terbit. Itulah terjemahan daripada muka surat 369 ayat 40 sampai 60. InsyaAllah saya akan bacakan tafsir untuk muka surat ni. Yang pertama, muka surat yang pertama 369 ni, iaitu daripada tafsir At-Tabari. Tatkala para pesihir itu mengetahui bahawa yang dibawa oleh Musa AS itu adalah hak kebenaran yang tidak mungkin dilakukan kecuali atas izin Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa asal usul, mereka menundukkan wajahnya lalu bersujud kepada Allah. Mereka tunduk, mentaatinya, mengakui bahawa yang dibawa Musa itu adalah daripada Allah dan benar, serta mengakui bahawa sihir yang mereka lakukan adalah batil. Lalu mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam yang telah Musa AS serukan kepada kami untuk menyembahnya, bukan pada Fir'aun dan pengikutnya, iaitu Tuhan yang Musa dan Harun dia. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Pada ayat ini Fir'aun berkata kepada para pesihir yang telah menyihir Musa AS, namun kemudian beriman kepada Musa AS. Kamu beriman kepada Musa dan beriman bahawa yang dibawanya adalah benar sebelum aku izinkan kamu untuk beriman kepadanya. Itu sedikit tafsir daripada tafsir At-Tabari. Seterusnya berkaitan dengan perkara yang kita bincangkan dalam muka surat ni, ada petikan daripada Riyadus Solihin, iaitu daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, ceritakan kepadaku satu hal yang akan aku jadikan sebagai panduan. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah Rabbku adalah Allah, kemudian beristiqamahlah, tetapkanlah hati. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa yang paling engkau takutkan daripadaku? Baginda memegang lidahnya lalu menjawab, ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi Rasulullah pegang lidah. Hadis di atas memberikan pelajaran tentang perintah untuk mendahulukan rasa keimanan, kemudian diikuti dengan amal soleh yang dapat mengukuhkan imannya. Selain daripada itu, memberi peringatan yang besar dalam urusan lidah, kerana lidah
dapat mendatangkan pelbagai keburukan. Kalau kita tak jaga lidah kita, kita bercakap benda yang batil, maka dia akan memberikan keburukan kepada kita. Seterusnya, dipetik hadis Nabawi berkaitan dengan apa yang kita baca dalam ayat 40 sampai 60 ni, iaitu Suban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang aku khawatirkan ke atas umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Apabila pedang telah diletakkan di tengah-tengah umatku, maka tidak akan diangkat daripada mereka sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan berlaku hingga kabilah-kabilah daripada umatku mengikuti kaum musyrikin menyembah patung-patung. Akan ada di tengah-tengah umatku 30 pendusta. Tiap-tiap satu daripada mereka mengakui Nabi padahal aku adalah penutup para Nabi. Tiada Nabi setelahku. Akan sentiasa ada daripada umatku sekelompok orang yang menang di atas kebenaran. Orang yang menentang mereka sama sekali tidak membahayakan mereka. Hingga datang keputusan Allah SWT. Seterusnya, dalam hadis Qudsi pula daripada Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh alaihi salam dia akan dipanggil Allah SWT dan dia akan menjawab, labbaik was sadaik, wahai Tuhanku. Lalu Allah SWT bertanya, apakah telah kau sampaikan pesanan kami? Nuh AS menjawab, ya. Kemudian Allah akan bertanya kepada bangsa atau umat Nabi Nuh AS, apakah dia telah menyampaikan pesanan kami kepadamu sekalian? Mereka menjawab, tidak ada yang memberikan peringatan kepada kami. Maka Allah SWT bertanya, siapa yang menjadi saksimu? Nuh AS menjawab, Muhammad SAW dan para pengikutnya. Maka mereka umat muslimin akan bersaksi bahawa Nuh AS telah menyampaikan pesanan Allah SWT. Kemudian Rasul Muhammad SAW akan menjadi saksi umat untukmu sekalian. Dan itulah maksud kepada firman Allah SWT. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia dan Rasul menjadi saksi ke atas kalian. Seterusnya, kita baca terjemahan pada ayat nombor 1 sampai 83, muka surat 370. Maka ketika kedua-dua golongan itu saling berpandangan, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan disusuli. Musa menjawab, tidak akan tersusul sekali-kali, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami berdekatkan golongan yang lain. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Sesungguhnya demikian itu terdapat satu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami sentiasa tekun menyembahnya. Ibrahim berkata, adakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Ibrahim berkata, adakah kamu memerhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu, sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam. Itulah yang telah menciptakan aku. Maka dia yang memberi petunjuk kepadaku. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku.
dan yang akan mematikan aku. Kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Demikian terjemahan ayat 61 sampai 83. Seterusnya kita ambil sedikit kisah Nabi dan Rasul berkaitan dengan ayat muka surat yang kita bacakan ni, ayat 61 sampai 83 insya-Allah. Pada ketika yang dihadapi Musa AS berpanjangan, ketika masalah yang dihadapi Nabi Musa AS berpanjangan, Allah mewahyukan kepadanya untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir serta membawa kotak ataupun peti atau keranda Yusuf bin Yaqub dan menguburkannya di tanah Muqaddas, Baitul Muqaddis. Maka Musa pun menanyakan tentang tabut, kotak atau peti atau keranda dan tiada seorang pun yang mengetahuinya kecuali seorang perempuan tua. Perempuan itu memberitahu Musa bahawa tabut atau kotak, peti atau keranda itu berada di sungai Nil. Kemudian Musa mengeluarkannya dari sungai sebuah peti yang diperbuat daripada marmar. Lalu Musa memerintahkan Bani Israel untuk meminjam perhiasan-perhiasan Kipti sebanyak mungkin. Perintah itu dilaksanakan dengan sejumlah perhiasan-perhiasan yang banyak berjaya dikumpulkan. Ketika tiba malam hari, Musa dan Bani Israel keluar. Ketika orang-orang Kipti tidak mengetahuinya, Bani Israel yang mengikutinya berjumlah 620,000 orang. Musa berada di bahagian paling belakang, sedangkan Harun AS berada di bahagian paling depan. Tatkala kabar pemegirian Musa dan Bani Israel sampai kepada Fir'aun, Fir'aun dan bala tentuanya mengekorinya. Haman berada di barisan yang paling depan. Maka ketika kedua-dua golongan itu saling memandang, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan diekori. Wahai Musa, sebelum kamu datang, kami sudah disakiti. Begitu pula setelah kamu datang kepada kami, pertama mereka telah membunuh anak-anak lelaki kami dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kami. Sekarang Fir'aun mengikuri kami dan akan membunuh kami semua. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan diekori. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Pada saat Bani Israel sudah sampai di tepi lautan, sedangkan Musa sudah berada di belakang. Bani Israel berkeyakinan bahawa mereka akan binasa. Musa pun segera maju ke depan dan memukul laut dengan tongkatnya. Lalu laut pun terbelah. Tiap-tiap belahan ibarat gunung yang sangat besar sehingga menjadi 12 jalan. Tiap-tiap satu dilalui oleh satu suku Bani Israel sehingga mereka keluar daripada laut itu. Tatkala Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sudah dekat ke laut, ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, tidakkah kamu lihat laut ini sungguh telah dibelah dan dibuka bagiku sehingga aku dapat mengikuri musuh-musuhku. Pada saat Firaun dan pengikutnya sudah berada di mulut jalan yang dilaluinya, kuda-kuda mereka tidak dapat berjalan. Maka Jibril turun menunggangi kuda betina yang sangat lembut. Aroma harumnya pun tercium oleh kuda-kuda mereka. Maka kuda-kuda mereka mengikuti bekas kuda Jibril sehingga yang paling depan hampir sampai dan yang paling belakang sudah masuk ke jalan dalam laut. Kemudian laut pun diperintahkan untuk membinasakan mereka. Dihempaskan air kepada mereka sehingga tenggelam. Kejadian ini disaksikan oleh Bani Israel. Berikutnya sedikit daripada Riyadhus Shalihin. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa sentiasa beristighfar, maka pasti Allah akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar daripada tiap-tiap kesempitan. Sesiapa sentiasa beristighfar,
maka pasti Allah akan selalu berikan kepadanya jalan keluar daripada tiap-tiap kesempitan, melapangkan daripada segala kegundahan dan memberikan rezeki daripada arah yang tidak diduga. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini memberikan pengajaran iaitu anjuran untuk memelihara doa yang disertai dengan istighfar agar memperoleh manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seterusnya satu hadis Nabawi lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku pernah diberitahu oleh malaikat Jibril, seandainya engkau melihatku pada saat aku mengambil tanah lumpur dan memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun, kerana aku khawatir dia akan mendapat rahmat. Di dalam riwayat lain disebutkan bahawa Fir'aun, disebutkan perkataan Fir'aun, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Hadis riwayat Abu Daud. Nasihat dan pengajaran. Fir'aun terpegun dan tidak mahu bergerak ke depan ketika melihat laut terbelah dan melihat Musa alaihissalam dan Bani Israel telah melintasinya. Dalam hatinya tersirat keyakinan yang sebelumnya diragukan bahawa terbelahnya lautan hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan pemilik arasy yang mulia. Dalam keadaan yang sangat mencemaskan itu, Fir'aun tetap berniat untuk mengejar Bani Israel kerana dia adalah pemimpin pasukannya. Ketika Fir'aun dan bala tenteranya sudah berada dalam laut, Allah memerintahkan laut agar menenggelamkan mereka. Hal ini menjadi bukti serta yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah yang luar biasa serta kebenaran Rasulnya dengan segala apa yang mereka bawa kepada Tuhannya. Demikianlah telah saya bacakan 2 muka surat daripada terjemahan ayat 40 sampai ayat ke-83 serta beberapa kisah yang terdapat dalam ayat-ayat berkenaan serta beberapa hadis Riyadhus Shalihin, hadis Nabawi serta hadis kursi yang berkaitan dengan hal yang kita sama-sama dengari tadi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana yang kita maklumkan tadi bahawa Ustaz Mak Aziz hanya dapat bersama kita waktu membaca Al-Quran tadi dan seterusnya memberikan tazkirah. Sekarang Ustaz dah live. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya nak buka kepada tuan-tuan untuk berinteraksi. Siapa yang nak kongsi, ada nak kongsikan maklumat ke apakah, tanya soalan saya tak boleh jawab. Nak kongsi maklumat. Semula yang pertamanya saya nak raikan seorang di sini, iaitu Puan Hajah Faridah Abdullah. Ni rasanya hari ni hari pertama Puan Hajah Faridah Abdullah berada bersama kita. Apa nak minta Puan Hajah Faridah sedikit berinteraksi dengan kita. Silakan Puan Hajah Faridah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Mak Aziz sekarang berada di rumah Puan Hajah Faridah Abdullah. Jadi silakan Puan Hajah Faridah. Tak ada respon. Tak ada. Okey. Haji Yaakob, ada apa-apa nak kongsikan? Ada ilmu nak disampaikan? Bukan tanya soalan ke saya, tanya soalan saya tak boleh jawab. Silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Rahim. Saya pun tak ada apa nak buat istilah pada malam ini. Yang satu yang tadi yang Ustaz Masih bagi tahu tadi tentang alam ini akan terus berterusan sekiranya kita banyak bersedekah dan menuntut ilmu dan mendapat anak-anak yang soleh. Jadi kalau itu akan membantu kita dalam setelah kita meninggal dunia ini. Itu saja yang saya dapat faham daripada Ustaz Masih tadi tu. Terima kasih sajalah. Terima kasih.
Rahim. Alhamdulillah. 3 perkara yang akan pahala dia kita akan dapat berterusan sehingga kita kekal berterusan walaupun kita dah berada di alam kubur dan juga di alam akhirat kelak, di alam kubur kelak. Di mana yang disebutkan tadi iaitu yang pertama sedekah jariah yang kita buat yang ikhlas, yang baik. Yang kedua ilmu yang kita sampaikan yang digunakan oleh orang yang menerima ilmu dan berpanjangan, diajar lagi dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan. Jadi alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Yaakob yang mengulangi ataupun mengingatkan kita kembali isi-isi yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Aziz tadi. Puan Haji Salbiah ada apa-apa nak kongsikan ilmu, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Saya tak adalah ilmu apa, cuma saya isu semasa lah. Isu semasa tu maksudnya COVID sekarang ni dah orang kata dah pelan lama, pelan dah jadi bertambah-tambah. Jadi macam aktiviti kat masjid pun dia akan dilimitkan ke atau macam mana tu Tuan Haji Rahim? Sebab apa? Adakah kita nak kena PKP lagi ke? Sebab apa? Tengok kes pelan lama pelan meningkat. Padahal kira dah orang kata boleh katakan dah 80% dah semua dah kena vaksin. Wallahualam. Bukanlah saya untuk menjawab dia. Kalau saya Menteri Kesihatan, kalau saya pengarah kesihatan negeri, mungkin boleh jawab. Jadi eloklah puan kita sama-sama ikuti perkembangan yang diberikan oleh kerajaan kita mengenai perkara tersebut dan juga Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Perak dan sebagainya yang akan mengumumkannya nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan tengok ni, saya pun sekarang ni pakai apa aja saya. Oh, pakai gelang juga. Ni. Satu keluarga ke kena? Satu muda dengan anak apa dekat MF Hall, Islam Berhad dekat Nibu Tebai tu. Ada staff di situ yang positif. Kemudian dia pergi kerja, depa semua yang mana pergi kerja tu semua depa test. Lepas tu anak saya pun depa tengok positif juga. Lepas tu suruh balik. Balik kami pun test lah di rumah. Test di rumah saya ni yang duduk di rumah kami, duduk belajar daripada rumah, kerja daripada rumah apa semua ni ada 8 orang. Jadi bila test tu termasuk dia 5 orang, 5/8 positif. Tu yang kita buat test sendiri lah. Lepas tu hari berikutnya, hari Jumaat, hari Khamis, PKD panggil dia pergi. Hari Jumaat PKD panggil dia pergi buat ujian di Bukit Pancok. Lepas tu dia cek memang dia positif. Lepas tu balik besoknya hari ni lah, hari Sabtu, dia panggil kami pula yang kami test positif lagi 4 orang. Lepas tu kita uji pula pagi tu, petang tu seorang lagi pula positif. Tinggal 6/8 dah, tinggal lagi 2 orang yang negatif lagi tak tahu. Jadi kami pun pergi lah lagi 5 orang pergi tadi buat PCR. Tak tahu keputusan sebab hari Sabtu dia tak bagi keputusan tu sebab dia ambil dua-dua daripada hidung, daripada tekak, dia ambil dua-dua. Tak tahu lagi keputusan, dia terus bagi gelang, pakai gelang P. Anak saya yang positif yang dia cek tu dia bagi 10 hari. Yang saya ni kena pakai gelang sementara ni 4 hari. Daripada 12 sampai 15. 12 sampai 15. Nanti bila keputusan PCR tu tahu, kalau positif dia tambah lagi hari. Wallahu a'lam. Tapi alhamdulillah setakat ni boleh adalah makan penadol apa semua makan insya-Allah, tapi masih lagi boleh berinteraksi. Kadang-kadang batuk, kadang-kadang ada kahak dan sebagainya lah. Hidung banyak, makan ubat semua.
Wallahualam. Lain-lain pun setakat ni kami semua kuarantin di rumah. Jadi itulah keadaannya. Sekarang ni macam satu orang panggil satu perkara yang COVID ni macam dah ada merata di sekitar kita. Senang sangat berjangkit dan dia berjangkit dalam bentuk macam sesemua. Macam sesemua tu jadi sebab tu kita tengok kesnya naik begitu memuncak. Saat ya sebelum tahun baru Cina tu baru tak sampai 10,000 lagi. Berapa ribu lepas tahun baru Cina dia naik sekarang sampai 22,000 dah. Begitu cepat dia naik. Maksud dia kalau dah naik 22 mungkin nanti dia boleh naik lagi tak tahu sampai 30,000 ke semua. Tadi kami pergi di PKD Bukit Pancok, yang anak saya pergi hari sebelumnya hari Jumaat pun penuh orang. Yang tu yang dipanggil saya. Maksud dia kita laporkan bila kita cek kita swab test kita positif, kita hantar mesej kepada pegawai di PKD, mereka ambil maklum, lepas tu baru mereka buat temu janji baru kita pergi. Kalau kita pergi sendiri sekarang ni dekat PKD, mereka tak layan. Kalau kita sendiri nak pergi minta mereka buat swab test, kalau kita walk in, dia tak akan layan. Mereka dah ada senarai dah yang kita laporkan. Maksudnya kita lapor kat mereka melalui WhatsApp, mereka akan bagi tahu temu janji bila. Jadi mereka akan panggil, nama kita siap dah masukkan tu. Jadi kami pergi tadi nama dah dipanggil. Jadi panggil, maksudnya orang-orang yang dipanggil siap. Tu pun punya ramai. Oh, kiranya maksud dia kalau kita macam tak sihat, kita masuk dalam MySejahtera tu ke? Atau dah kata dah tak boleh walk in kat klinik tu? Kat pusat kesihatan tak ada lah walk in. Jadi macam kami buat swab test tu, kami kata positif. Kami hantar mesej lah, kita kena ada nombor telefon PKD lah. Kita hubungi mereka, hantar WhatsApp mereka akan reply balik, cerita mereka tanya apa semua. Lepas tu baru mereka confirm, baru mereka akan buat temu janji kita untuk pergi mereka check. Tu kami buat macam tu lah. Di samping kita masukkan dalam MySejahtera, kita punya status COVID yang kita buat tu, yang kita buat sendiri kita dapat positif. Jadi kita laporkan lah dalam tu. Lepas tu kita call mereka akan beritahu, mereka akan tentukan temu janji dia bila. Jadi kami beritahu kata hari Khamis, anak saya yang positif yang mula-mula tu dia dapat hari Jumaat, dia panggil kami hari Sabtu sebab kami yang kedua selepas dia kena dulu. Jadi kami hari ni baru kami pergi. Jadi wallahualam, itulah pendekatan yang ada sekarang ni. Maksud dia sekarang ni walk in tak diterima. Memang tadi kami pun dia sebut walk in tak ada, kena balik. Siapa nak test walk in tak boleh. Jadi kena semua apa yang telah appointment yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya kita kena laporkan dari telefon kita lah, WhatsApp kepada mereka. Kita tak boleh team macam tu. Tu yang kita guna apa dia punya COVID kit tu, kita guna yang tu lah, test kit tu kita kita buat sendiri kita dulu. Lepas tu baru kita report dekat dewan, baru dia orang panggil untuk macam tu. Kes banyak sangat. Jadi dia pun tak dapat buat dah. Jadi dia akan layan yang mereka panggil, appointment dengan mereka. Kalau dia tak buat appointment, kalau kita tak ada appointment memang dia tak layan. Jadi kes sekarang ni memang tambah-tambah lah. Kalau kami kat taman kami ni dah jadi berapa keluarga dah. Haji Yaakob tahu lah. Termasuklah saya yang terbaru ni, saya sekeluarga. Mungkin ada lagi yang tak laporkan. Wallahualam. Jadi harap-harap dia macam sesemua saja lah kot. Sampai kalau dah lepas tempoh dia, sebab COVID ni dia ada dalam beberapa hari lah, lepas tu habislah dia punya urusan. Kalau harap sembuh, kalau tak sembuh juga wallahualam. Kita kena laporkan setiap hari bila dalam hal ni, setiap hari kita kena buat laporan ke dalam MySejahtera. Kita kena jawab soalan-soalan dia sebab dia nak tahu perkembangan. Kalau sekiranya kita berlaku sesuatu nampak apa semua, kita setiap hari tu kita kena laporkan berapa kandungan oksigen kita, dan nadi kita, semua kita kena bagi tahu suhu kita. Lepas tu kalau kita punya dia tengok kadar oksigen yang kita dalam yang kita sedut rendah, mereka mungkin akan dibawa ke pusat kuarantin, pejabat kesihatan, Kementerian Kesihatan, tak lagi di kuarantin di rumah kalau mereka tengok bahaya lah.
kalau setakat okey semua, nampasan okey, tak ada sesak nafas dan sebagainya, masih lagi kuarantin di rumah sehingga selesai. Wallahu alam. Terima kasih atas perkongsian ilmu Okey. Tuan Haji Rahim. Wah, jangan boleh lewati. Ada apa-apa nak sebut kan? Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Tadi apa Cikgu Faridah dah ada tamu suara ni. Tadi. Ya, malam okey. tadi saya tak ada. Malam tadi ada mesyuarat Google Meet dengan AJK Majlis Khatam Quran mantan pengetua. Lewat sangat habis jadi saya tak masuk lah. Okey. Malam Ada ni apa-apa ilmu nak bagi kat kami malam ni? Jangan Allah tanya saya soalan. Ilmu tak banyak lah Tuan Haji Rahim. Ilmu mentadbir sekolah je lah. Takat tu je yang ada. Ada. Tadi tu apa? Peluang yang semua orang ada untuk apa ni? Mendapat pahala berterusan sehingga ke berpeluang untuk dapat terutamanya yang ketiga tu. Yang ketiga tu tak semua orang dapat Tuan Haji Rahim. Yang pertama sedekah jariah memang insya-Allah kita semua boleh buat kan. Yang kedua tu ilmu yang kita ajarkan kepada orang yang bermanfaat. InsyaAllah kita pulun sungguh. Tapi yang ketiga tu tak semua orang dapat. Sebabnya tak semua orang dapat anak kan. Betul tak Tuan Haji Rahim? Betul, tapi yang 1 dan 2 tu pun tak tentu juga orang dapat. Kalau kecuali dia memang ada buat sedekah jariah. Kadang-kadang dia tak buat. Lepas tu ilmu pun ada orang yang tak sampai dia ilmu dia sampaikan ilmu yang tak betul pula yang banyak. Tapi ilmu agama ni walaupun Rasulullah beritahu sampaikan daripada walaupun 1 ayat, tapi dia langsung nak sebut 1 ayat pun dia ketak dia tak disampaikan. Wallahu alam. Jadi tak tentu juga mana dia lah. Wallahu alam. Okey. Alhamdulillah kita buat setakat yang kita mampulah kan. Itu sajalah. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ni serasa sesi kita pun dah pukul 10.41 dah, cantik dah. Habis pukul 10.40, 10.41 selesai dah. Habis tanggungjawab saya dah. Untuk saya suka mengumumkan tetamu kita pula untuk malam esok adalah Al-Fadil Ustaz muda kita, iaitu Ustaz Muzakir, Muhammad Muzakir bin Hafiz Ahmad. Merupakan saya tak pasti sekarang jadi apa, tapi dia merupakan guru lah, guru kafar kat masjid daerah seberang selatan, itu kat mana saya tak pasti, tapi dia merupakan businessman juga. Dia berniaga di dekat depan ekosis tu yang orang panggil apa, dekat pasar Kemboja yang depa ada depa buat yang Kemboja dekat Kilang tu kan. Dia ada gerai-gerai pun apa salbiah tahulah, jadi berniaga apa pakaian lelaki, jubah dan sebagainya. Jadi itulah Ustaz Muhammad Muzakir Hafiz bin Ahmad. InsyaAllah akan bersama kita pada malam esok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekianlah program kita pada malam ni. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca tasbih kifarah suratul As. Kemudian kita akan sama-sama baca doa khatam Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allah Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa والنهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok dengan Ustaz Zakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Terima kasih.